Okey, Assalamualaikum. Hari ni 19 bulan 6, kita akan buat sambung lagi persamaan serentak soalan berbentuk penyelesaian masalah. Ini adalah video yang ke-6 untuk tajuk ni. Dia panjang sikit lah, banyak sebab masa sikit tu nak buat soalan ni, jadi lama lah. Okey, so insyaAllah hari ni kita akan cuba jawab dua soalan, iaitu yang ini, muka surat 87, nombor 10. Okay, dan kita akan cuba penerokaan matematik juga. Okay. Dan dengan itu kita habislah bab 3 ni. Kita akan masuk bab tengoklah cikgu nak masuk bab 4 ke bab 5. Okay, so let's have a look at this question. Okay, raja di sebelah menunjukkan sekeping cardboard berbentuk segi empat tepat PQRS dengan luas 224. Maknanya the whole thing here is 224. So cikgu just transfer balik. Cikgu tulis 224 kat dalam to show that this is the luas dalam lah. Okay, PQRS. Satu semi bulatan STR dipotong daripada cardboard tu. Okay, so maknanya dia jadi macam ni lah. Kan. Macam ni lah. Okay. Dalam juga PQR S T. Okay, tapi apa yang dibagi, diberi perimeter cardboard yang tinggal ialah 72. So perimeter, so bila cakap perimeter, dia actually yang bahagian ni lah. Ni. Perimeter yang ni, nampak ni. Yang warna merah ni jadi 72 cm. Ini cm square. Okay, cari nilai X dan nilai Y. Okay, kita tengok apa benda X, Y. Oh, Y ni lebar lah. Ni Y. Dan dia punya panjang ni, dia tak tulis X. Dia tak tulis 28X. Okay, so kalau kamu tengok sini, dia ada dua. Dia ada dua maklumat yang diberi. Satu luas, satu perimeter. Cikgu dah kata, kalau soalan-soalan yang melibatkan geometri ni, dia tak ada benda lain, luas dan perimeter. Kalau geometri yang bentuk 3 dimensi, dia akan bagi isi padu. Okay, so begitu je lah. So luas adalah 224. Okay, sama dengan panjang ialah Y. Dan lebar Y, panjangnya 28X. So cikgu tulis X 28 kat sini lah. Dia nombor kat depan. Harap pandai. Okay. Lepas tu dan sini kita tengok ni akan jadi non-linear sebab X dengan Y ni dia bergabung kan. Ini pula. So yang ini PQ dah 28X. Kan sebab PQ ni sama dengan SR. Okay, lepas tu cikgu ambil ni. Yang ni pula. Yang ni lah Y kan. Sama dengan Y. Tapi sebab ada 2, so tambah 2Y. Okay. Bahagian ni pula. Bulatan. So ni you kena tahu formula bulatan lah. Dalam maths setakat ni lah. Formula macam isi padu untuk ni semua dia tak bagi tau. Tak bagi. Kalau modern maths dia bagi. Itu kalau KBSM. So KSSM ni, well, I anggap dia adalah dia pun kata nak test you on the basic thing. Do you have in your mind tak yang basic thing tu? Formula isi padu tu semua tu tahu tak? Memang kena hafal lah, saya tak tahu cikgu.
Kecuali lah model max. Model max yang dibagi, dia akan bagi apa? Kombinasi padu dia. Saya cuba cari soalan SPM. Okay. Cikgu punya file tu dah hilang. Taklah. Next time. Okay, so ini kita kena guna apa? Circumference kan? Ukulele. So, ukulele formula dia ialah, kita boleh huruf C 2 pi J ataupun 2 pi R. Okay. So, tapi sebabkan ini ialah separuh, maknanya kita bagi 2 lah. Right. So, kalau bagi 2, kalau kita bagi 2, maknanya dia tinggal pi J lah. So, pi. Okay, J kita nak. Ni tadi kan ni diameter bagi bulatan kan. So, it's 28x untuk the whole thing. So, kalau kita nak ambil J saja, it will be 14x. Yes, pandai. So, cikgu tu sini 14 pi. Okay. And this is equals to 72. Now, please remember, yang ini sebenarnya adalah nombor. Dia bukannya macam ni ni dia ada nombor dan pemboleh ubah. So, sebutan ni ada nombor dan pemboleh ubah. Nombor dan pemboleh ubah. Tapi sini ni, this is not pemboleh ubah. This is a value which is 3 point something. So, kalau dah dapat 3 point something, kita akan dapat 50 lebih itulah. Tapi kita tak tulis lah dalam bentuk perlahan, but you write in this pi form. Okay. So, nanti kawan kata cikgu, cikgu nak tolak dengan ni. Tak apa, jangan risau. Okay. Now, kita dah ada satu yang non-linear. This is non-linear. And this one confirm is linear lah. Jadi kita nak buat macam mana? So, either no choice. Either jadikan Y sebagai sebutan atau X sebagai sebutan. Right? Sebab linear ni nak jadi subjek. So, I think I want to jadikan Y sebagai subjek. So, 2 tolak 14 jadi tambah 14 pi. Bila? And minus 28x. So, I just divide by everything by 2 lah. Y sama. Yang ni 36. Tambah 7 pi. Tolak 14x. Okay. Then ambil Y ni. Ganti kat sini. So, kita dapat 224. 8. I think I want to put the X first. X equal to dulu. Then Y dekat belakang. So, 36 plus 7 pi plus X. Then expand. Alah, 28 nak cikgu nama apa sayang ni? Cikgu set. Berapa sih? 28 darab 36. Masih? Masih 2008 untuk 1008x. Ini okey. Ini pula 28 darab 7. Mana 96 kan? Apa itu 28 darab. Dia akan 7 pi ke atau 7? Mana 96. Okay, 96. Pi. Okay. Then 28 tolak dengan 28 darab 14. Tiga selanda. Okay. 3, 9, 2. Sebab ni ada X or X square. Okay. Then cikgu nak pindahkan sini sebab dia negatif. Dia becomes 3, 9 to X square.
yang ni become negative 1008x. Lepas tu ni bawa sini becomes, so this is actually number and number. So I put together lah. 224 tolak 1965. Okay. Equals 0. Okay. Boleh ke? Cuba tengok boleh tak macam nak bagi dengan 4 semua ni. 39 tu bagi 4 dapat nombor bulat tak? 39 tu. Okay. Oh well, dapat nombor bulat. 1008 bagi dengan 4. Okay, dapat nombor bulat. Semua nombor bulat kan? Okay. Tu cikgu ambil 4 lah. I wonder kalau 8 boleh ke? 8. I think boleh kot kalau 8. 39 tu bagi 8. Mesti get nombor bulat, bukan perbelahan kan? So, cikgu bagi semua dengan 8. Okay, so this is 49. Tolong cek betul tak betul? 39 tu bagi 8, 49. Okay, lepas tu 1008 bagi 8, 126 X. Yang ini 224 bagi 8, 28. And so 196 ke 96 eh? Oh, 196. 196 bagi bagi 8. Oh, tak boleh lah. 196 bagi 8. Bukan tak boleh, dapat pecahan 196 bagi 8. 196 bagi 4. Boleh lah, nombor bulat. Okey lah. So, I tengok kita bagi sama dengan nombor 4. Nombor bagi 8. Okey. Baik tu yang tadi, 392 bagi 4. 98 x squared tolak dengan 1, 2, 4. Oh sorry, 1008. Bahagi dengan 4. 252 224 bahagi dengan 4. 56 196 bahagi dengan 4. 49 pi nombor kosong. Okay. Alright, nah kita ada pi kat sini kan. So, cikgu macam mesti nak maintain, tak nak tulis yang perpuluhan tu. Just let it be like that. Tinggal lagu let it be. Now, cikgu ambil, cikgu nak guna formula lah. Kan, nak faktor ni memang payah. So, this is our A. And this is our B. And this whole thing is C. Okay. Okay, hasil you kena buat ni cikgu. So, kita sini X sama dengan negatif 1, 2. Ni tulis sajalah. 8252. Satu lah 4. A ialah X. C lah. 6 tolak dengan 4. Per 2A. Okay. Now, guna kalkulator yang tekan mod tu. Bagi tahu cikgu X1 berapa? Berapa Asif? Ya Asif. Tengah buat boleh tunjuk tak kalkulator kamu tu? Asif boleh tunjuk kalkulator ke? Ibu dah mengantuk dah ni. Dapat berapa Asif? Gunakan formula yang ABC tu. Amat nak jatuh.
Yes, hasil berapa ya? Cikgu tak ada kalkulator ni. Untuk yang C ni, you type lah 59 tolak 49 tekan pi. Untuk dia jadi tak? Masa macam jadi, boleh je. Okay, berapa jawapannya? Actually, can you ni boleh tak tunjukkan guna kalkulator tu? Sebab nak record cara tekan kalkulator tu kan. Sebab kali ni kita ada pi tu. Boleh tak save? Share video kamu. Boleh ya? Okay, thank you. Tengok pin kamu. Okay. Alah, blur lah. Blur mungkin. Cuba kalkulator kamu letak handphone yang kamu gerak. Supaya supaya jelas. Alamak, blur lah sayang. Tak nampak. Maybe you don't have to show you tekan apalah kot. Just tunjukkan dekat screen kalkulator je. Yes. So that one is A. And then the B is negative 252. Okay. Lepas tu the C is 56 minus 49 pi. Okay, hold. Okay, nak tengok. Okay. Okay, tekan enter. Alright. Wow. Let's have a look at the answer. Nak cikgu copy kejap 2.91 kan? 2.91434223. Okay, X2 0.3 negatif tak nampak negatif. Negatif ke? Okay. 3429 3429 1365 itu 136582. Alright, thank you. Okay. So, kita dapat yang ni lah. And remember soalan dia tanya X dan Y kan. Okay, so that is the X dan Y. Dia tak kata cari panjang dan lebar kan. Dia tak sebut. Dia cuma kata X dan Y. Wow. Lebih lah. Dia should tanya panjang dan lebar. Right. Taklah. So the X is actually yang di soalan memang dah dapat lah kan. Okay. Now, ada tak bolehkah macam kita terima jawapan yang ini, negatif ni? Dia macam ni tau. Kalau dia tanya X dengan Y, so sepatutnya jawapan kita memang ada positif dan negatif. Tapi kalau soalan tu kata cari panjang dan lebar, then you have to write panjang untuk segi 4 tempat itu ialah, okay, so ambil 28 ni kita darabkan dengan yang X ni, and then you only darabkan dengan ini saja because dia positif. You shouldn't take this negative because in panjang there is no negative. Faham tak ni? Okay, before I cari dia punya yang lebar yang Y tu, let me just tengok jawapan dia. Latihan pengukuhan. Okay. Alright. So, tengah guna apa? Anyway, jawapannya ialah X23
X 1/3. Dua-dua positif lah sayang. Dua-dua 1/3. 12 nombor 4. Nombor 10 eh. Nombor 3 lah 1/3. Tak ada negatif pun. Tak dapat negatif. Apa je? Okay, let me see kat mana tak betul. Dua, pi. So, dia pi J saja. Pi. Kat mana salah? Hasil puasan tak kat mana salah? Tak ada dua. Tak, sebab ini kan separuh bulatan. Jadi kalau separuh bulatan dia akan jadi pi J lah. So pi ni yang ini. J kita berapa sebenarnya? Cikgu silap kat situ kan. Letak J berapa? Kalau 14 is the diameter. So J sini je kan. Lagi. Kalau balik. Kalau from here to here 28x. So daripada kalau jari maknanya just half ni kan. So sepatutnya J kita berapa? J berapa? Adakah 14? Adakah 14? Ya. Hasil kita tak nampak kamu cakap apa. 14x. Kena buat semula. Okay, tak apa. Kita buat semula. So, it should be 2 to 4 sama dengan ini betul lah. Tak salah. So, 28x plus 2y minus 14x kan. So, pi ni ada. Then, J ni is 14x. So, cikgu tulis 14 pi and x. Faham tak? Ikut seperti itu. Sebab kita nak tulis pemberi ubah belakang. Berkali kat depan. Macam tu. Itu. Tu. Okay, so maknanya sekarang cikgu nak cuba pemudahkan yang ni. Yang ni dengan ni dia dah sama x dengan x kan. Jadi is 28 minus 14 pi x. Faham tak? Cikgu combine tapi cikgu tuliskan perkali ni. Cikgu satukan dia. Cikgu tak mahu tulis asing-asing. Boleh ke Hasif? Faham ke? Tak faham? Okay, alright. Okay, plus 2y anyhow. Dan 72 cikgu bawa sini. Okay. So, sekarang yang ini akan jadi perkali bagi x lah. Okay, then masih sama. Jadikan y sebagai perkali. Sorry, penting tak bawa sini. Yang ni bawa sini lah. So, become minus 28 minus 14 pi x. Macam tu. And kita nak y saja kan. So, bagi 2 lah. So, becomes 36 minus. So, this whole thing ni bagi 2 kan. Cikgu bagi siap-siap. Bagi 2, so ni 14 tolak 7 pi x. Okay. Right, lepas tu masuk dalam sini. Okay. Kalau kamu buat soalan ni kamu rasa Allah panjangnya, kamu kata, kamu cakap macam ni, sayang kamu. Okay. Okay. Right, betul expand lah. Expand. So 28 nak telefon tadi berapa 8 darab 36.
Okay, 1008 ni. Lupa, sorry. X, okay, lepas tu ini kan, ni darab dengan ni kan. So X dengan X is already X squared lah. So now nak darabkan yang ni ke sini. Okay, cikgu rasa kalau 14 tolak 7 kan mendapat puluhan. So I want to, orang kata apa, tak, sebenarnya tak mau libatkan perpuluhan. So I will just darab 28 darab dengan yang ini. Okay. So kita ada minus. Cikgu tak bawa keluar. Tak nampak. Sorry. Betul lah. Cikgu bawa tulis kat ni. Boleh dah? Okey dah? Okay. Okay, alright. Okay. So, perlahan-lahan okay, cikgu sekarang ni yang minus ni cikgu tak kacau lagi tak? Cikgu just ambil 28 ni, cikgu darab masuk kat dalam sini. So I don't apa kata expand sampai buka kurungan tu because I want this number ni to be in one kurungan. Tak? Kalau cikgu ni dia akan jadi terpecah daripada X squared ni, kita tulis X squared banyak kali. Okay, so I let it be minus kat sini then just ambil this 28 darab kat dalam ni. So 28 times 14. 28 times 14. 28 times 14. 392. Okay. And then 28 times 7. Tak payah kita just time dengan 7 je. Berapa? Twenty-eight times 7. 196. So here 1965. Okay, let me write again. 224 sama dengan 1008x tolak dengan 392 tolak 1965x squared. Okay. Alright. So since kita nampak perkali dia ni negatif, so I want to bring everything over here so it become positive. X squared, okay. And then yang ni buat sini becomes negative 1008x. And ni kekal positif lah. Alright, so now this one is the A, right? This is the B, and this is the C. Okay, guna yang formula tu, tapi sini kamu tulis kan, dia punya ni kan. Negative 1008. Hasil kira yang apa? ABC tu. Negative B plus minus negative 1008 squared minus 4A ialah 392 minus 1965 and C is 224. Panjangnya. 2 and kita punya A is 392 tolak 1965. Okay, so ini kita tulis je tapi kita guna calculator untuk nak dapatkan jawapan. Okay, Asif. Cikgu rasa tak perlu untuk kamu nak share. Tadi kita dah buat dah kan, so you just tekan je. What is A, B, C? Tell me what's the answer. Tapi mungkin cikgu, kamu kena tunjuk untuk cikgu tu jawapan dia kot. Sebab tadi kita dapat 1/3 dengan 2/3 kan tadi jawapan dia. Kita dulu cikgu check sebenarnya jawapan dia. It should be 2/3 dengan 1/3. Did you get that?
Kalau nak dapat lah 2/3 dengan 2/3. Dapat kasih. Dapat tak? Tak dapat mas. Oh tak dapat Tak dapat 1/. Okay, perpuluhan dia berapa? It should be like 0.333 dengan like 0.6667 gitu. Hasif. Jawapan perpuluhan tu dia one. Dia macam cikgu tengok Ustaz. Hasif. 0.2122. Okay, thank you. I think I dah buat betul dah. Kan, kita dah buat betul dah kan. 14 pi x. Boleh kan, kita boleh bagi dua ni kan, betul tak? Betul lah, memang boleh pun. 36 ni betul kan? 36 ni betul. Bagi dua ni 14 betul. Bagi 14, 7 pi. So ini ialah y. 224, 28xy. Darat ni dapat x, betul. Then tolak ini. Lepas tu yang ni kita harapkan masuk 14. Betul, tanda minus ni. Okay, then bring everything. Ini padam ini untuk level. So I bring everything over here, become 392. Ini negatif, ini masih positif. Cuba ambil 28 darab dengan yang 28 darabkan dengan, you dapat satu positif satu negatif ke yang tadi tu, yang 0.2 tu dapat satu positif satu negatif ke? Sebab dia tanya X, dia tak tanya panjang. Okay, negatif. Okay, sekejap ni. Yang ni 28 lah. Kan? Mesti Y dengan Y ni 2Y. Kenapa cikgu tertolak Dah, halah. Kenapa cikgu tertolak?
Kan perimeter. Aduh mak. Faham tak ni? Kan? Sini salah lah. Apa pasal yang pergi tolak pula? Kan perimeter ambil ini, tambah ni, tambah yang ini. Aduh. Tak apa. Kita ni, bila kita buat salah, kan? Kita dapat cari kat mana kesilapan. Itu yang penting dalam hidup kita lah. Okay. So, this is plus. Right. So, this one. Kan? Betul tak? Am I right, Asif? Cikgu silap kat situ kan? Kan? Yelah sayang. Sebab, okay. Kalau kamu kata tak pasti, maknanya kamu tak nampak cikgu punya cikgu silap tadi. Kejap mana kita tengok. Kan cikgu kata, ini ialah ukur lelik kan? Dan ni perimeter, 72 ni perimeter, betul? So cikgu kena ambil yang ni, 28x ni dia. So tambahkan dengan yang ni. Kan, ini y, so 2y. So kena tambah yang inilah. Kena tambah lah. Kan? So ini ialah pi j. Pi j. Tapi silap betul lah. Kan, perimeter kena campur semua. Betul tak Asif? Kamu nampak tak Asif? Saya tak nampak ke? Nampak dah kan? Alright. So cikgu silap kat sini kita tambah. Okey, tak apa. Benda tu benda kecil je kita boleh perbaiki. So, ni plus. Then, here. Jadi sebabkan ni plus kan. So, ini kena plus lah. Nampak? Sekejap internet problem. Okay. Kan betul tak? Sebab cikgu combinekan yang ini dengan ni. Sebab dua-dua ni penyebut dia X. Pemboleh buat dia X. So, cikgu letak X ni cikgu letak kat luar. Cikgu tu faktorkan lah. So ambil dia punya berkali dengan ni kita combine lah. Ni dia. Okay, lepas tu. Jadi mana-mana nampak minus 14 tu cikgu kena letak plus kat situ lah. Right. Di sini pun kena letak plus. And tadi ni kita ambil 28 darab 7 ni dapat 196. So sini pun plus. Okay. Jadi yang ni pun kena plus. So kita silap kat sini. So sekarang Asif yang ni tukar. Tekan sekali yang A tu. ABC tu. Tapi yang ni sepatutnya plus. Cuba. InsyaAllah. Okay, dua-dua post it and jawapan dia. X1 berapa? Ke kamu nak tunjuk kat cikgu? Tunjuk kalkulator? Ke nak type? Tunjuklah kod. Alamak. 0, okay, 0. X1 is 0.6836271. Betul lagi? 0.3292490798. Oops, Allah, apa buku aku. Okay, thank you. Alright, now what I can say is that ni dah bentuk perpuluhan. I wonder how they get dalam bentuk pecahan. Cuma saya teka, jadi dia dapat dalam bentuk pecahan.
That's it. Cikgu tahu dah. Because you see, oh sorry. You see, the answer here, kalau you tengok ni macam 0.329 ni dia nak dekat macam kalau cikgu ambil 2 tempat perpuluhan, so it become 0.33 kan. 0.33 is 1/3, right? Okay kan? Kalau 1/3, 1/3 satu kalau kita bahagikan dengan 3, the answer will be 0.33333 tu kan. So nampak 3. So ni kalau cikgu 2 tempat perpuluhan 0.33 lah. And in fact yang ni pun patutnya macam 0.666666 kan. Tapi ni dapat 0.68. So 0.66 hampir 0.7 gitu. Kan. Jadi how actually they get the answer pecahan saja. Dia tak ada ni. Dipanggil nombor apa? Radical kan. How do they do that? You think, cuba Hasif fikir. Look at all the perkali. Look at the perkali. I mean like 28, 14, and you have 7 here. So what do you think? Sebab tadi kan cikgu yang pi tu cikgu macam tak nak tukar dia pada nilai 3.142 kan atau 22/7 kan. So how? What do you think? Oh, tak nampak. Okay. Macam ni. Dia macam ni sebenarnya. Okay, this part here. Because you see, when I look at pi, I always think of perpuluhan. So I always think of 3.142. So I don't want to, ambil 3.142 berdarab dengan 14 because I'll be getting all the nenek nombor, cucu cicit ciut ni nombor ada perpuluhan-perpuluhan kan. But I always forget about the other one. Because pi kan ada 2. 3.142 dengan 22/7. Right. So why not this pi ni kita guna ni. Nampak tak? So if I were to here, cikgu gunakan 22/7. So this 196 kita darabkan dengan 22/7. This is the pi. I think we get a whole number. Betul tak? Kita tengok. 616. Yang ni dapat 616. So this is 616. Nampak tak? 616. So 616 plus 392. Dah cantik nombor bulat dah. Hasif faham tak? Faham tak? Okay, so now kita punya ni dah jadi. Okay, so berapa 392 plus 616 ni? Campur 2, 8, macam 1, 0, 7, jadi macam ni. Tolak 1008 x plus 224 equals 0. So dia all nombor bulat. Kita tak ada perpuluhan. Kita kalau boleh bila kuadrat ni dia punya ni either is in fractions or in nombor bulat. We don't use perpuluhan. Okay, dah try ni. InsyaAllah boleh dapat. Yes, Alhamdulillah. So x1 2/3 and x2 yes. Okay Hasif. So tak apa. Kita bila kita dapat jawapan. Okay. So I'm actually trying to show you how to explore to get the correct answer lah. So you can see mula-mula kita tengok kita tersilap apa.
formula kita silap. Okay. Yang kedua kita dah pasti itu betul. Because I'm confident yang semua dah betul. But because of the answer ni, we didn't get seperti yang dalam buku teks tu yang dia menyebabkan pecahan saja. But when I look at this, dia jawapan sama. So that one struck my mind. Oh, meaning that if I were to tekan calculator pi ni, it will sort of like guna perpuluhan. Faham tak? Dia macam dia store dalam calculator tu, program tu, that pi as 3.142. Because, okay, cuba hasil tunjuk start calculator. Kita nak cuba tekan, kamu tekan pi and then enter. I don't know whether calculator you akan tunjuk perpuluhan atau pecahan. Let's have a look at your calculator. You tekan pi and then enter. Pi dan enter. Oh, dia juga pi okay. Nampak? Okay. Jadi dia calculator ni dia dah program. Dalam calculator tu memang it will be in perpuluhan. Unless okay, hasil you tekan tadi dapat 3.142 tu kan? Tekan bagi dapat perpuluhan. Okay, cuba tekan button yang ABC tu. ABC. Sebab ABC ni tujuan dia untuk jadikan dia tak yang pi tadi tu just dah dapat 3.142. Okay, lepas tu tekan yang button ABC. Tengok Sab you punya ABC macam mana? Mana ABC? Kamu? Oh, tidak perkataan ABC. No, mesti ada. Sekejap. Oh, tu nampak tak? Tu SD. Not problem. Okay, dah boleh dah. Okay, so tekan itu. Boleh tak? Oh, dia tetap tukar pada pi. Bukan kalau kalkulator yang macam ni, dia boleh. Betul lah dia DC. Dia ada DC. Tengok kalau macam alah, tak nampak pula. Sekejap, internet problem. Bertambahlah. Kalau buat malam okey. Macam ni kan. Cikgu Mina tak ada bateri dah. Okay, so normally kalau kita tekan yang ni kan, ABC ni dia akan ni. Jadi dia kalau you boleh nampak DC dalam you punya calculator Casio tu, cuba cari Sat. Dia mungkin tak ada button atau sampai down here ke. Ada jumpa tak Asim? Let's have a look at your calculator. Sebab mungkin macam you punya tu you kena pergi dekat menu ke apa ke. SD. Dia mesti DC. Cuba tekan. Tengok belah bawah sikit. Oh, dah. Sama juga keyboard kamu yang hitam tu. Tapi cikgu ni sebab you bergoyang, cikgu tak boleh nampak. Yang tu, yang you know, yang atas
Now much better. Yes. Kejap. Hehe. Dia ke tepi sikit, ke tepi kiri sikit nak tengok. Kiri. Ya. Tu benda. Cuba buat. Cuba ada menu tak? Dia punya ada menu tak? Tengok menu. Ada tak menu? And then dia mesti guna standard tau. Dia mesti ada D dengan C tu. Maksudnya macam ABC tukar kepada DC. Atau DC tukar kepada ABC. Dekat dia punya menu tu. Mari tengok. Ada kita tak apalah. It's okay. I think they should have. Cuma kita tak, nanti you cuba explore. Okay, so thank you Asif. Okay, so something that we learn here is that whenever you see apa tu, when you evolve with bulatan, and then when you see this number sini ni like 28, it's a multiple of 7 kan, sebab kita punya apa tu pi ni ada 22/7. Jadi the pi tu kita boleh gantikan dengan yang ini, multiple of 7 like 7, 14, 28, you know. So bear in mind this pi ni kita boleh gantikan ini. But then let's say you have like 10 here or 100, you know, dia ada like nombor kosong situ, where kalau 10 kita boleh dapat 31.42, iaitu we will use perpuluhan. Kalau 10 lah, like 10, 20, 30, 50, kita guna yang ni. Okay, so I think this dia orang buat soalan ni purposely dia guna 28 because of to get this answer lah. This is what we call rational number. Now I realize that, you know, when I start teaching the Form 1 again this year, masa tu kan cikgu ajar you all Form 1 kan. So let's go back to yang you all belajar this one. Nombor nisbah ni masa Form 1 ya. At the time I was wondering this apa hal dia ajar benda because I don't cikgu macam dah lupa dah apa signifikannya kita nak belajar this tajuk dia nombor nisbah ni lah. Okay, so dia kata sini nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan, iaitu macam ni. Okay, dengan pindahkan ni lah integer, kita pakai sebut sebagai nombor nisbah lah. So mungkin soalan ni dia kata yang mana tu nombor nisbah. So kita buat jawapan macam ni kan, dia soal nombor nisbah. Nisbah kalau macam yang ini ada perpuluhan ni, dia bukan nombor nisbah. Sorry, itu kan sama ada yang ini ialah nombor nisbah atau bukan. So 1, 2, 3, 4. Because this 3.5 ni you can write in this form. Macam tu. It can be written in fractions. So they call it nombor nisbah. Ia tak nisbah ratio kan. 7/2 ni kita berarti 7 2 macam tu kan. Okay. Rational number. Okay, alright. So it's like the 3.1412 tu, okay, can be written as nombor nisbah. Okay, dah nampak dah. See? I learned something.
Okay, so Alhamdulillah, so kita akan nanti cari Y lah. And remember sebab dia tak kata cari panjang dan lebar tau. So you just end your answers here with the Y, okay? So kau tanya panjang lebar, you kena ni lah. Yang ni kena darab. Okay. And since jawapan dia pasti dua-dua, so both kena tulis lah. Because, you know, X ni ialah panjang kan. Jadi, dua-dua jawapan diterima. Just like nak explore kenapa ada dua jawapan kenapa kenapa ada dua jawapan why two answers kan kenapa dua jawapan macam X ni boleh 23 nak find out tak cuma macam nak find out je jom kita cari kenapa. So Y satu will be alah nanti depan aku tadi. Kaji lah merah ni. Okey, Y satu berapa ya? Kalau kita ambil lah jawapan belakang lah. Sebab kita tak nak, kita bukan nak tengok jawapan yang betul. Kita nak tahu kenapa ada dua jawapan. So Y, kalau Y 1/3, kalau X 1, kalau X 1, 2/3, Y is 12. So 12, 12, 24. Mari kita tengok kenapa ya. Okay, so maksudnya yang ni 12 kan. So yang ni 24 panjang sikit lah. 4. So yang X ni lebih 28 darab dengan 2/3. 3 kali berapa? 3 kali berapa? 28 ada tak? 3 9, 3 kali 9, 27, 3 8, 24. Cuba, okay, so nak cari luas. Nak cari luas, mari kita ambil 12. Panjang dan lebar kan 12 darab 28 darab 23. So 3 kali 1, 3 kali 4. So dapat berapa ni? 28 dapat 24 darab 2, 8. So 28 darab 8 berapa hasil? 28 darab 28 darab 28 darab 8. 28 darab 8. Yes, 224. Okay, and then yang ni 24. And kat sini be 28x kan. So luas dia lah 24 times 28 dan X kita 1/3. 3 kali 1, 3 kali 12. So now 28 darab 31. Boleh pula 8, ya Allah. So 28 pun dapat 224. Nampak tak? Yelah dia macam ni lah, konsep dia macam ni. Okay. Luas sama. Luas sama. Okay. Okay. Luas 12. Kata kita ambil luas 12 lah. So, luas 12 ni kita ada boleh buat macam ni kan. Betul tak? 43, betul tak? Atau kita boleh buat
62, nampak? You still get 12 inside here. Faham tak? Lagi tak? Satu 12. Kan? Satu ni sini ada 12. So, still dapat luas 12 dengan perimeter yang berbeza. Kan? Faham tak dia punya konsep di situ? That's why kita ada dua jawapan X. Okay, so habis. Alhamdulillah. Cikgu rasa Allah je yang bantu cikgu nak explain pada kamu, nak find out kat mana silap-silap kita ni. Dan silap-silap yang kita jumpa ni sebenarnya membuatkan kita lebih yakin. Ayah, punya pen hitam tadi mana pergi mah? Ambil baru punya. Okay, right. Last kali, kita ada masukkan sikit lagi. Okay, penerokaan matematik. Okay, I purposely want to do this question because I find this something to do macam kalau kata you all scientist kan. Macam nak cari vaksin ke apa ke kan, vaksin COVID ni ke apa. So dia akan melibatkan doing eksperimen, melibatkan larutan dan sebagainya. So macam kalau kita tengok sini, this question here, kita kat pasal Cik Awang, ada kimia kan. So, ada 3 larutan. Setiap hari dia akan membuat beberapa larutan mengikut sukatan yang ditentukan. Okay, now I want to show you. Sebab aku kan cikgu sakit jari, cikgu doktor kan. So what they mean by membuat beberapa larutan mengikut sukatan yang ditentukan. Okay, it's just like this one, alright. When I first time jumpa doktor, that was on the 20 berapa bulan ni? 3 bulan 6 3 bulan 6. Okay. Dia bagi cikgu larutan ni nampak 0.1% solution. Okay. 0.1% of this potassium permanganate. And ini hanya boleh digunakan untuk 5 hari. Memang dia bagi cikgu masa seminggu je untuk buat rawatan dan jumpa dia balik kan. Sebab cikgu tunggu sebulan baru jumpa. Tak masa kan. Lepas tu, this is the same one. It is the same one. It's the same one. Potassium permanganate. Yang ni cikgu pergi yang dekat. Baru cikgu pergi balik kampung kan, tengok parent. Ni kat Putrajaya. So cikgu complain tu. So now dia bagi cikgu yang lebih apa? Mana? Ni. It's the same thing, potassium permanganate, but it's now 1.5% bandingkan dengan tadi ni 0.1% nampak. So ahli farmasi ni memang melibatkan diri dalam preparing solutions yang all this thing lah untuk penggunaan perubatan dan bahan kimia dan sebagainya lah. Okay. Okay, kita ni larutan yang 3 larutan yang pertama mesti mengandung 10% acid, larutan kedua 40% acid, manakala larutan yang ketiga is 60% acid. Macam tadi tu lah, benda sama. Potassium permanganate but ada yang 0.1%, ada 1.5. So dia sediakan tu depends on the how severe you punya lah. So like you know, cikgu actually dia suruh mix ikut tu tapi kemalan nak cikgu just mix. So this is how the larutan looks like. Dia very warna dia sangat dark. So I just dip my finger kat dalam tu. Ni foto yang nak jadi doktor kan. Asyik je doktor kan? Kan? Betul Asyik? Amin. Okay. 40%, larutan ketiga 60%. So dia 10, 40, 60. Dia nak sediakan 1000 liter campuran. Okay, so jadi isi macam yang tadi ni, alright.
dia sediakan, you see like here, nampak dia tulis sini 120 ml. Maknanya this whole bottle ni dia ada 120, kalau you tengok sini pun dia punya botol nampak 120 ml. Kita tengah belajar jadi ahli farmasi sekarang ni. Alamak, nak jatuh kotak aku ni. Okay. Sebab patient ramai, jadi tapi takkan nak bagi sampai satu. Ini kalau ini 1 liter lah. Sorry, 1000 liter. Tahu tak 1000 liter macam mana? You know how 1000 liter looks like? Okay, kita belajar. Kalau kita minum air, kita tengah cek botol minum. Kalau kita minum air yang botol yang besar tu, botol yang besar macam botol Coke tu kan. Coke tu selalunya 1.5 kan. So maknanya it's like kita sedia like 900 bottles of Coke tu. 1000 liter nampak. Ini baru mililiter. Kan. Jadi dia kena prepare banyak. Jadi dah prepare banyak baru dia masukkan dalam botol kecil-kecil macam ni. Okay. Tapi dia kata dia nak sediakan 1000 liter campuran larutan yang mengandungi 45% asid. Okey, bekalan larutan yang mengandungi pening aku. Okey. Dia nak sediakan 1000 liter. Okey, pelan-pelan, bismillah. Bekalan larutan yang mengandungi 40% asid adalah 2 kali ganda bekalan yang mengandungi 10% asid. Hihi. Bolehkah anda menceritakan berapa kali asid padu setiap larutan yang perlu digunakan untuk awam? Jawapannya saya tak tahu. Okey. Tadi kat atas ni disebut 10, 40, 60 kan? Dia nak buat larutan yang ada 3 larutan. Satu yang 10, 40, 60. Okay, fine. I understand that. So, larutan yang kalau cikgu boleh buat soalan ni, maka dari itu cikgu bolehlah jadi ahli, boleh apply kerja menyediakan larutan di farmasi. Kan? Kadang cikgu tengok macam bila cikgu pergi farmasi kan, farmasi yang private ni lah, yang jual kat luar tu, cikgu tengok orang yang kerja dalam tu, dia seorang je yang ahli farmasi tau, yang lain tu bukannya pun farmasis, tapi dia macam pekerja dia je lah. So dia lah yang ajar mereka ni macam mana nak mix semua ni. Faham tak? Those people yang, maksud cikgu yang nak apply kerja tu, yang tu lah yang jadi kuli yang apa, sediakan larutan tu kan. Okay, so let me draw. Ini okey, aku tak nampak. Ini 10%. Ini 40%. Ini 60%. Cik Awan nak sediakan 1000 liter. So the word 1000 liter ni maknanya jumlah cecair lah, sebab macam ni kan. Dia macam dia tak tahu berapa mililiter kan. Dia punya isi padu tak tahu berapa. Tak tahu berapa isi padu dia. Okay. Tapi dia beritahu isi padu nak kena sedia 1000. Faham tak? That's how I say it. Because dengan menggunakan kemahiran dalam soalan yang macam tadi ni, I know that kita kena ada macam 2 lah. Kan, 2. Ataupun kita belajar sebelum ni ada 3 kan. Yang awal sikit kan kita macam kena ada 3. Macam ni kan. Kita belajar tadi ni, mana cikgu contoh. Cikgu yang macam soalan yang kita pernah buat, macam yang ni kita buat itu ni. Kan kita kena buat 3 persamaan kan, right? Okay. So it could be that. Because soalan ni dah penerokaan matematik, jadi maknanya jawapan dia mungkin sama ada kita kena ada 3 persamaan linear or 2 persamaan which satu is linear and satu lagi non-linear. So for this case, I'm not sure yet which is the one, but it looks like macam 3 persamaan. Okay. So this would be the isi padu.
Okay. HCl ingin sediakan 1000 liter campuran larutan yang mengandungi 45% acid. But then this is 45% acid. Okay. And then dia kata, ni nak sedia, dia kata bekalan larutan yang ada 40% acid, 40% pula adalah 2 kali ganda 10% ni. Oh, ni dikaitkan ni 40% ni. Bekalan larutan yang mengandungi 40%. Bekalan larutan ni, it should be volume lah, betul tak? What else could it be? Kan? It could be either, sebab larutan dia mesti dekatkan dengan isi padu. It could be also berat lah. Kalau kita belajar larutan ni pun boleh berat kan? Sebab kalau you tengok sana, most of like larutan memang dia akan tulis dalam bentuk isi padu macam ni. Nampak mililiter ni. But there are certain larutan dia akan bagi dalam bentuk gram, bentuk berat. Ada tak kat sini? Macam cream, like cream ni dia bukan solid kan. Dia nak katakan cair pun tak, tapi dia nak kata solid tak, tapi dia like orang kata apa, antara kan. So dia dalam bentuk nampak gram. Nanti cuba explore ada tak larutan dalam bentuk gram. Maksud macam like honey. Okay, it's sort of like cecair, but dia tak bagi dalam bentuk isi padu. Okay, I have one example here. You see like here. Okay, this is macam air gitu kan. Okay, nampak tak? Macam air kan. Okay, tapi you tengok dia bagi dalam dua sukat, dua jenis unit. Okay tak? Blur. Much better? Nampak ke? This one is mil. Okay. Nampak 100 mil. So this one is sukatan dalam bentuk unit. Isi padu kan liter kan, mililiter. And yang ini actually ounce, nampak ounce. Berat. It's actually berat. Ounce kan berat kan, berat. Tapi dia berat dalam bentuk fluid. FL ni maksudnya fluid. So berat fluid. Jadi dia 3.4 fluid ounce. So actually 3.4 ounce ni dia sama dengan 100 mil. Nampak tak? Okay. So here, for this question here, cikgu saya kalau ajar kat sekolah memang tak boleh tunjuk semua ni. Okay, saya kata bekalan larutan yang mengandungi 40% acid ni, bekalan larutan ni, maknanya dia punya volume lah kan, bekalan dia tu. 2 kali ganda bekalan yang 10%. So ini ada 2 kali ganda. This is twice. Jadi, okay, sekarang ni cikgu nak guna XYZ tu, cikgu nak kena takrifkan dia. So, by looking at the questions here, soalan ni kita boleh tahu lah XYZ tu apa dia. Biasanya lah. So, bolehkah anda cadangkan berapa kat isi padu, nampak? Dah isi padu. So, kita buat macam ni. X isi padu. Larutan 10%. Y isi padu larutan 40%. Z isi padu larutan 60%. I wonder yang benda ni apa benda, kenapa 45%? Tak ada kaitan pun. Okay, so
since tadi ayat yang tadi ni, sediakan si larutan ni, cikgu macam nak simpan zat atau benda cakap ni sebab tak nampak ada kat sini. Tapi yang ni cikgu tahu dah. Bekalan larutan mengenai 40% acid adalah 2 kali ganda bekalan yang mengenai 10% acid. So, di sana ada 2 kali ganda. So, maknanya yang ini 2 kali ganda. So, 2x. Betul? Atau x sama dengan 2y. Which one? Bekalan larutan. Oh, tak nampak sorry. Allah. Masalah sebab soalan kat bawah sangat. So, tak boleh. Kan X ni, X cikgu ambil sebagai isi padu larutan 10%. Y isi padu larutan 40% and Z larutan 60%. So ayat yang ni, yang dikata ni, bekalan larutan 40% ni ya X lah. X Y. Oh, Y. Sebabnya bekalan larutan Y 2 kali. Bekalan larutan Y, nampak Y adalah 2 kali X. So ni betul lah. Okay. Bekalan yang Y which is 40% is 2 kali. So cikgu, you just need to direct translate. Ikut je ayat tu. Kan dia kata bekalan larutan 40% ni yang Y lah. So cikgu tukar ayat. Bekalan larutan Y adalah 2 kali. So adalah 2 kali bekalan ni. 10%. Okay. Nampak ni. So dia dapat satu persamaan kat sini. Okay. Bolehkah anda cadangkan berapa isi padu setiap larutan? So dia tak tahu X berapa nilai, apa jawapan X, Y, Z. So yang ini cikgu tahu tulis. Yang ni dia kata 45% tu macam mana Sebab dia kata sini, Encik Awang ingin sediakan 1000 liter campuran larutan yang mengandungi 45% asid. Adakah I don't know lah yang 1000 liter ni macam mana nak tulis punya persamaan. 45% asid. No idea sayang. Roti dengan 10 ada kat sini. Can I write X plus Y plus Z? Ataupun sebab this 1046 ni mesti kena guna. It should be like 0.1x, you know, plus 0.4y plus 0.6z equals to something. Oh, 0.45. This one liter, so kan? Sebab kalau cikgu ambil peratus dalam larutan, so should be the same thing ialah peratus dalam larutan. Am I right? Tak? Unit dia kan? Peratus dalam isi padu. Peratus dalam isi padu. So this one sudah same thing. Peratus dalam isi padu. Kan?
Kalau segi tengok unit tu memang dah betul dah. So dah ada 2 persamaan, but then you need one more because of dia 3 larutan. So nak guna yang mana pula? Ayat ni dah ada dah satu. Mana? Dia nak sediakan 1,801. Ini berkenalkan 40% 2 kali ganda. Dekat anda je. I think so dia kata 3 persamaan. So I only can get 2. Satu lagi kat mana? Ini idea. Kita ada unit isi padu. Kita ada there should be one more. Macam yang ni dia dah ada X dengan Y. Ni ada X, Y, Z. So there should be one more yang either dia melibatkan X, Y saja atau X, Y, Z ke. Can I write X plus Y plus Z equals to 1,000? Can I write that? Ada jawapan tak untuk penerokaan? Tidak. Tidak ada. Okay, so I have to okay, I mean basically what cikgu dah buat tu yang tersurat tu cikgu dah nampak dah boleh buat dah ni. Yang tersirat tu cikgu tak sure yang mana. Like, kalau macam if I'm a pharmacist, I will know that ada satu lagi benda yang kita macam dia tak beritahu tapi secara langsung, tak langsung tu you should know macam tu. But I think should be this one lah because this is the isi padu. Kan isi padu. Tak apalah. If any one of you yang ada parents ahli farmasi ke apa, kawan ke apa, kawan parents ke apa, try and see whether you can ask them this question sebab I'm very sure ni kalau ahli farmasi tunjuk ini memang dia dah nak buat lah. Okay, so kita habis kat sini. Alhamdulillah. Tak apalah, nanti kalau misalnya kita jumpa macam cara nak buat ini, kita on lah. Kita cuba bincang balik. Okay. Cikgu rasa cikgu habiskan di sini. So cikgu nak ucap terima kasih kepada Hasif yang mengikuti kita punya kelas pada hari ini. Okay, so next week cikgu ada, cikgu nak padam record kejap. Nak bincang sikit.